Hai guys. Okey, berikut adalah 7 simbol yang penting yang perlu murid-murid tahu, kenal apabila berada di dalam bengkel RBT. Okey, simbol-simbol ini adalah sebagai langkah keselamatan dan peringatan kepada pengguna-pengguna bengkel. Okey, kita tengok simbol yang pertama. Jeng jeng. Ini simbol apa? Pandai. Ini adalah simbol dilarang merokok. Bermaksud kawasan larangan merokok. Di bengkel adalah kawasan larangan merokok. Sebab apa? Sebab puntung-puntung rokok yang dibuang di dalam tong sampah ataupun merata-rata boleh mengakibatkan kebakaran. Kerana dalam bengkel biasanya ada bahan-bahan yang mudah terbakar. Simbol yang kedua, ini simbol apa ni? Ini bukan hantu, ini bukan zombie. Ini adalah simbol bahan beracun. Simbol ni biasanya ada pada bahan-bahan yang racun lah. Jadi apabila murid menggunakan bahan-bahan ini dalam bengkel, pastinya bahan ni nak guna kena dapat kebenaran daripada guru. Perlu menggunakan cara yang betul dan di dalam pemantauan guru. Sebab apa? Sebab bahan ini boleh menyebabkan kematian dan kemudaratan. Okey. Kita tengok pula simbol yang ketiga. Simbol yang ketiga adalah alat pemadam api. Fire extinguisher. Okey. Ini bukan pistol air ni, bukan. Ini adalah simbol alat pemadam api berfungsi untuk memadam dan mengawal kebakaran kecil. Jika berlaku kebakaran kecil di bengkel, cepat-cepat cari simbol ni, sebab dekat sini ada tersimpan atau terletaknya alat pemadam api ni untuk kita padam kebakaran yang kecil. Okey, kita tengok pula simbol yang keempat. Ini simbol apa ni? Pandai. Ini adalah simbol bahan mudah terbakar. Ini kan gambar api. Gambar api ni menunjukkan bahan mudah terbakar. Contohnya spray-spray yang ada di dalam bengkel tu, sekiranya terkena percikan api, dia boleh menyebabkan meletup dan kebakaran. Dan juga kemalangan. Jadi apa sahaja peralatan ataupun bahan yang ada simbol ni, murid-murid sama juga. Murid-murid kena gunakan dengan cara yang betul dan dalam pemantauan guru. Sebab kalau guna dengan cara yang salah, boleh menyebabkan kemalangan dan kebakaran. Okey, kita tengok pula simbol seterusnya. Ini simbol apa ni? Ini bukan simbol orang berjoget. Ini adalah simbol orang rebah, orang jatuh. Disebabkan apa? Disebabkan lantai yang licin. Ya, betul. Ini adalah simbol lantai licin. Bermaksud apa? Supaya murid-murid perlu berhati-hati apabila melalui kawasan ini. Simbol yang keenam. Okey. Ini apa ni? Simbol apa ni? Berlari-berlari ni. Bukan berlari. Ini adalah simbol tanda keluar. Maksudnya murid-murid perlu menggunakan laluan keluar seperti yang ditunjukkan. Tak bolehlah keluar ikut tingkap. Kenalah keluar ikut pintu yang ada simbol ni.
Akhir sekali, simbol yang ketujuh. Ini apa ni? Pandai. Simbol utamakan keselamatan. Safety first. Bukan saja di bengkel. Banyak tempat pun kita boleh nampak simbol ni. Kita biasa nampak simbol ni. Okey. Jadi, ini adalah simbol utama keselamatan sebagai peringatan kepada kita ni, sebagai pengguna bengkel ni, supaya sentiasa berhati-hati dan mengutamakan keselamatan ketika berada di bengkel. Tak boleh bergurau, tak boleh bermain-main. Ya, perlu sentiasa dalam keadaan bersedia dan berhati-hati. Okey. Seterusnya kita nak masuk mengenai bab kemalangan. Okey. Kemalangan yang biasa berlaku di bengkel ni kemalangan jenis luka ringan lah. Jadi apa nak buat? Apa nak buat bila berlaku kemalangan di dalam bengkel? Yang pertama, kita perhatikan gambar ni. Yang pertama, pada luka tu kita kena bersihkan. Okey, kita kena bersihkan luka tersebut dengan menggunakan bahan antiseptik. Bahan antiseptik ni bertujuan dia untuk membunuhlah kuman-kuman yang berada di sekitar luka tu. Langkah yang kedua, selepas kita bersihkan luka tu tadi, kita perlu sapukan luka tu dengan iodin. Kita perlu sapukan luka tu dengan iodin. Sebab apa tujuannya sapu dengan iodin ni? Supaya luka tu cepat kering. Cepat kering. Dan langkah yang ketiga, kita perlu balut luka tersebut dengan kain kasar dan juga plaster. Handyplus lah. Ini penting ni. Luka yang ringan ni walaupun ringan tidak boleh dibiarkan. Sebab bila dibiarkan boleh menyebabkan kawasan luka tu dijangkiti bakteria, dijangkiti kuman dan menyebabkan lebih teruk lah luka tu. Jadi ini adalah cara-cara yang paling asas supaya murid-murid dapat bantu merawat rakan-rakan yang mengalami luka ringan. Okey. Jenis kemalangan yang kedua yang biasa berlaku dalam bengkel adalah renjatan elektrik. Mungkin ada kerja-kerja elektronik yang perlu disiapkan dalam bengkel. Jadi ada pula berlaku kemalangan renjatan elektrik ni. Apa yang perlu murid lakukan? Cara yang pertama, jangan sentuh mangsa. Okey, langkah yang pertama untuk kemalangan jenis senjata elektrik, cara yang pertama untuk kita rawat mangsa, jangan sentuh mangsa. Sebab apa jangan sentuh mangsa? Sebab pada tubuh mangsa tu terdapat aliran elektrik. Kalau kita sentuh mangsa, aliran elektrik tu boleh mengalir kepada kita, tak pasal-pasal kita pun menggeletar sama kena renjatan elektrik. Kita nak tolong mangsa, kita pula yang kena jadi mangsa. Tak nak macam tu. Jadi langkah yang pertama sekali, jangan sentuh mangsa. Yang kedua, ni penting ni. Langkah yang kedua, matikan suis utama bekalan elektrik. Pisahkan mangsa dari punca kejutan dengan menggunakan kayu kering dan tali kering. Okey. Yang kedua, matikan suis utama elektrik. Sebab apa tu? Supaya kita nak hentikan lah aliran elektrik yang terkena kawan kita tu. Bila kita dah matikan suis utama, barulah boleh kita nak sentuh mangsa. Tapi bukan sentuh direct.
Tak boleh terus sentuh macam tu. Walaupun kita dah matikan suai elektrik, kita nak pisahkan mangsa dari punca kejutan ni, kita kena guna kayu kering atau tali yang kering. Untuk naturalkan aliran elektrik daripada tubuh dia tu, kita kena gunakan kayu yang kering atau tali yang kering. Kita nak pindahkan dia ni daripada tempat yang elektrik tadi tu, kena guna kayu yang kering atau tali yang kering. Tak boleh guna peralatan yang basah. Peralatan yang basah, kayu yang basah, tali yang basah, tak boleh. Sebab apa? Sebab bila basah, elektrik yang masih berbaki pada tubuh mangsa ni boleh mengalir kepada kita. Jadi kita tak naklah kita pun cedera kan. Untuk elakkan macam tu, pastikan kita pisahkan mangsa dari punca kejutan elektrik tu dengan kayu yang kering atau tali yang kering. Okey. Seterusnya, yang ketiga, bila kita dah pisahkan mangsa tu daripada kejutan elektrik tu, okey. Yang ketiga, rehatkan mangsa di tempat yang selesa dan berudara. Rehatkan mangsa di tempat yang selesa dan berudara, kemudian longgarkan pakaiannya. Ni kita nak bagi dia dalaman dia tu recover balik. Recover tadi kan macam terkejut kena elektrik kan. Jadi kita nak bagi tubuh dia nak recover balik, nak tenang balik. Jadi kita rehatkan dia di tempat yang selesa, tempat yang berudara, mudah dia nak bernafas. Kemudian kita longgarkan pakaian dia. Okey. Seterusnya, langkah yang keempat, beri bantuan pernafasan. Kalau kita nampak macam tak bernafas kawan kita ni, kena cepat-cepat beri bantuan pernafasan jika perlu. Kalau tak tahu bantuan pernafasan macam mana, takkan kita nak pandai-pandai tiup mulut dia. Kenalah segera dapatkan bantuan daripada anggota perubatan. Kita maklumkan pada cikgu lah. Yang penting maklumkan kepada cikgu, dan pastinya cikgu akan segera mendapatkan bantuan daripada anggota perubatan. Okey. Ini adalah tajuk yang kita nak belajar hari ni lah. Cara-cara merawat mangsa renjatan elektrik. Okey. Jadi Ustazah nak kamu salin dalam buku RBT, tajuk hari ni 7 simbol keselamatan yang ada di dalam bengkel ni. Lukis dan tuliskan maksud keterangan bagi setiap satu. Okey. Kemudian Ustazah nak awak tulis dan lukis cara-cara merawat luka. Okey, gambar dan juga penerangan. Akhirnya, Ustazah nak awak tulis 5 langkah cara-cara merawat mangsa renjatan elektrik. Okey. Thank you semua. Assalamualaikum.